Assalamualaikum, saya Edi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Misteri perempuan tua di sebalik pokok kemang. Pernah dengar pokok kemang? Selalunya orang panggil pokok binjai. Pokoknya tinggi merimbun, banyak cabang. Orang tua aku panggil pokok kemang. Keluarga aku ada kisah dengan pokok ini. Masa aku kecil, pokok ini di antara objek yang paling aku takuti. Bukan aku je, tapi budak-budak kampung. Semua takut dengan pokok ini. Kampung aku terletak di Segarang, Batu Pahat, Johor. Masa aku kanak-kanak dulu ada sebatang pokok kemang yang besar terletak kira-kira 6-7 meter dari jalan kampung kami. Pokok kemang itu menyimpan banyak cerita yang aku takkan lupa sampai sekarang. Kisah pasal pokok kemang ini berlaku semasa aku berusia 9 tahun. Abang aku masa itu berumur 12 tahun. Setiap malam kecuali malam Jumaat dan Sabtu, kami berdua akan pergi mengaji di rumah Haji Sugip yang jaraknya kira-kira 8 tiang lampu dari rumah kami. Untuk ke rumah Haji Sugip, kami perlu melintasi kawasan pokok kemang itu. Kawan-kawan selalu kata pokok itu ada penunggu. Aku memang takut, tapi abang aku agak berani. Kata abang aku, kalau kita tak kacau penunggu tu, dia pun tak akan kacau kita. Setiap kali melintas di pokok kemang, kami akan baca Al-Fatihah dengan suara yang kuat. Pendek kata, masa itu kalau ditanya pada penduduk siapa yang membaca Al-Fatihah dengan kuat bila lalu di kawasan itu, pokok kemang itu, mereka akan kata, oh, itu anak-anak Hasan. Orang kampung yang terserempak dengan kami, dua beradik, bila lalu di kawasan pokok itu mesti tersengih lihat gelagat kami sambil membaca Al-Fatihah dengan begitu kuat. Abang juga akan pegang erat tangan aku. Suatu malam ketika pulang dari mengaji, kami terlupa untuk membaca Al-Fatihah sewaktu menghampiri kawasan pokok tersebut. Sebab kami leka bersemang pasal cerita Knight Rider, siri televisyen popular yang kami baru tonton di rumah Haji Sugip selepas mengaji. Sebab asyik berborak, kami terlupa membaca Al-Fatihah. Tahu-tahu dah sampai di sebelah pokok kemang. Masa itulah entah dari mana tiba-tiba muncul seorang perempuan tua tidak jauh dari kami. Aku dah takut, abang pun sama panik. Menggelabah kami menjerit sekuat hati. Nak lari tapi tak boleh. Kaki seakan melekat di tanah. Aku tengok abang aku tu mula membaca Al-Fatihah, tapi bacaannya sangkut. Setakat Bismillah, Bismillah sahaja. Mulutnya macam terkunci. Aku pula terus menjerit sekuat hati, meronta-ronta nak lari tapi tak boleh. Dalam panik tu aku tengok abang aku jatuh pingsan. Dah tinggal aku seorang yang masih sedar. Di situ perempuan tua itu hanya dia memerhatikan kami. Aku terus menjerit sambil menangis. Tiba-tiba aja kaki terasa ringan. Apalagi terus aku berlari tak cukup tanah. Tinggalkan perempuan tua itu. Tak berani aku toleh ke belakang. Abang aku pun terpaksa aku biarkan saja kat situ. Sampai di rumah semua orang terkejut tengok aku berlari menangis sambil tercungap-cungap.
Mereka hairan lihat cuma aku seorang yang balik. Terus aku ceritakan apa yang berlaku. Lepas tu Abah pergi ke rumah jiran-jiran meminta bantuan untuk mencari abang aku yang aku tinggalkan di kawasan pokok kemang itu. Abah dengan dua lagi abang aku yang lain bersama beberapa penduduk kampung terus pergi ke lokasi pokok kemang. Sampai di sana mereka tak jumpa pun abang aku. Puas mereka mencari di sekeliling kawasan, tetapi tak nampak pun kelibat abang aku yang pengsan itu. Kemanakah abang aku hilang? Itu yang menjadi tanda tanya. Ada yang mengagak abang dah balik ke rumah sendirian, tapi itu mustahil kalau betul abang balik. Kenapa kami tak bertembung dengannya semasa nak ke kawasan pokok kemang tadi? Setelah sejam puas mencari tak jumpa, ayah cadangkan mereka semua pulang dan cadangkan sambung pada esok hari. Sambil nak balik tu penduduk kampung masih terus memanggil-manggil nama abang. Tiba-tiba salah seorang penduduk Wak Jas menjerit beritahu abang dah ditemui. Abang aku ditemui dalam keadaan duduk sambil menangis teresak-esak. Abang terus dibawa balik ke rumah. Keadaan macam orang bingung dan ketakutan. Apa yang mengherankan penduduk? Macam mana mereka tak nampak abang, sedangkan berulang kali mereka mencari di tempat abang aku dijumpai itu. Di rumah masa itu ramai penduduk kampung yang datang. Abang dibaringkan Wak Burstro, salah seorang penduduk yang pandai merawat, menggelap muka abang dengan air jampinya. Tak lama lepas tu abang kembali sedar dan normal. Dah mampu bersoal jawab dengan orang di sekelilingnya. Satu persatu soalan ditanyakan. Aku ingat lagi antara soalan yang ditanya adalah kenapa mereka yang mencari tidak nampak abang, sedangkan abang nampak kami. Pelik kan? Kata abang, dia nampak Abah dan orang-orang kampung yang mencarinya. Tetapi mereka tak nampak abang. Abang kata dia menjawab semua panggilan orang kampung yang mencarinya, tetapi tiada siapa yang dapat mendengar suara abang. Abang juga melambai-lambai, tapi tak ada seorang pun yang nampak, kata abang. Dekat 10 kali mereka mencari melintas di depannya, malah ada yang bertentang berdepan dengannya, tapi tak ada yang nampak. Malah kata abang, Wak Jas yang menemuinya pun pernah sekali tersepak kakinya. Bila ditanya Wak Jas, dia kata memang dia terasa tersepak sesuatu. Tapi bila disuluh tak ada apa-apa pun, kayu, tunggul, batu, apa-apa saja objek yang dia sepak pada masa itu. Abang juga menceritakan dalam masa dia hilang itu, dia ditemani oleh perempuan tua. Perempuan tua itu tidak berkata apa-apa, hanya memerhati gelagat penduduk kampung yang sedang mencarinya. Setiap kali abang menyahut panggilan daripada penduduk kampung, perempuan tua itu akan menoleh ke arah abang. Tak sanggup ditenung oleh perempuan itu, abang terus tundukkan kepalanya. Kata abang, perempuan tua itu adalah perempuan yang aku dan abang nampak sebelum dia pengsan. Perempuan tua itu siap pesan kepada abang, jangan menangis, mereka akan jumpa anak sekejap lagi. Nenek pergi dulu, cu.
Selepas berkata begitu, perempuan tua itu terus gaib dan menghilang di kegelapan malam. Lepas perempuan tua itu hilang, abang terdengar suara Wak Jas memanggil namanya dalam keadaan yang lemah. Sahutan abang didengari oleh Wak Jas. Kebetulan Wak Jas adalah orang terakhir hendak meninggalkan kawasan tersebut. Akibat kejadian itu, lama juga aku dan abang tak pergi mengaji di rumah Haji Sugip. Selepas kira-kira 2 minggu bercuti, barulah kami pergi mengaji semula. Kali ini, bila pergi mengaji, pasti abah atau abang-abang aku yang lain lebih besar akan menemani kami. Begitulah juga waktu balik. Salah seorang daripada mereka dah tunggu kami di depan rumah Haji Sugip. Setelah kira sebulan ditemani oleh pengawal pribadi, akhirnya kami sudah berani pergi dan balik mengaji berdua sahaja. Namun, setiap kali melangkah dari rumah kami terus membaca Al-Fatihah hingga sampai ke rumah Haji Sugip. Begitu juga ketika balik, melangkah saja keluar rumah Haji Sugip, kami terus membaca Al-Fatihah hingga sampai ke depan pintu rumah kami. Bacaan kami bertambah kuat sewaktu melintas kawasan pokok kemang tersebut. Walaupun sudah lebih 20 tahun kejadian itu berlaku, sehingga sekarang kami masih mengingati apabila kami berkumpul sesama ahli keluarga, sesekali kami akan menyingkap kenangan abang yang pernah hilang di situ. Pokok kemang itu sekarang sudah tiada, sudah ditebang. Yang tinggal kini hanyalah tunggul pokok itu setinggi 1/2 meter. Sampai sekarang kami masih tertanya-tanya, siapakah perempuan tua di pokok kemang itu? Cerita ini diceritakan oleh Muhammad Razif. Dan terima kasih. Jika ada salah dan silap, saya minta maaf. Jika ada kekurangan, maafkan saya. Assalamualaikum.